Baiklah, selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Abu Bakar dan juga kepada semua rakan. Hari ini kumpulan kami akan memberitahu serba sedikit tentang apakah itu Akta Pendidikan 1996. Jadi, mari kita ketahui apakah itu Akta Pendidikan 1996. Baiklah, Akta Pendidikan 1996 ialah satu pembaharuan kepada Akta Pelajaran 1961. Dan Akta Pendidikan 1996 juga diperkenalkan bertujuan untuk memantapkan lagi sistem pendidikan kebangsaan untuk generasi akan datang di Malaysia. Akta ini juga diperkenalkan sejajar dengan hasrat Malaysia untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi di taraf dunia. Ada beberapa topik yang kita akan bincangkan bersama, yaitu fungsi, peranan, implikasi dan cabaran pelaksanaan Akta Pendidikan 1996. Jadi, mari kita mulakan. Baiklah, sekarang mari kita ketahui apakah fungsi-fungsi Akta Pendidikan 1996 kepada negara kita. Fungsi Akta Pendidikan 1996 yang pertama adalah ia bagi menekankan penggunaan sains dan teknologi dalam pendidikan sejajar dengan perkembangan pendidikan di abad ke-21 pada masa ini. Hal ini dikatakan demikian kerana ia bagi melahirkan lebih banyak individu yang berpengetahuan dan berkemahiran bagi menghadapi cabaran baru pada masa ini seperti penggunaan internet, mengharungi jenayah cyber dan juga untuk menghadapi revolusi 4.0. Fungsi Akta Pendidikan yang seterusnya adalah ia bagi memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Melalui akta ini, kerajaan memperkukuhkan dan memperuntukkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di dalam sistem pendidikan kebangsaan dan ia dijadikan mata pelajaran teras di sekolah. Selain itu, bahasa Melayu juga dijadikan sebagai mata pelajaran wajib bagi yang tidak menggunakan bahasa Melayu seperti di sekolah vernakular. Dan bahasa Melayu juga merupakan mata pelajaran wajib lulus dalam peperiksaan terutama di dalam sijil pelajaran Malaysia yaitu SPM. Fungsi Akta Pendidikan 1996 yang seterusnya adalah ia bagi menyatupadukan perpaduan kaum di Malaysia. Malaysia merupakan negara yang majmuk yang didiami oleh pelbagai masyarakat, contohnya seperti masyarakat Melayu, Cina dan juga India. Jadi melalui Akta Pendidikan 1996 ini, kerajaan berhasrat untuk menyatupadukan kaum melalui pendidikan. Sebagai contoh, Akta Pendidikan 1996 telah memperkenalkan kurikulum keinsanan dan menerapkan mata pelajaran pelbagai budaya seperti pendidikan sivik dan kewarganegaraan di semua sekolah, dan ini akan menghapuskan monopoli suatu kaum di dalam sebuah sekolah. Baiklah, fungsi Akta Pendidikan yang terakhir adalah ia bagi menitik beratkan ilmu pengetahuan di dalam pendidikan. Kerajaan Malaysia telah menitik beratkan pendidikan sebagai satu perkara yang utama dalam menentukan arah tuju negara dalam usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan kemajuan negara. Proses memperoleh dan meminda ilmu di Malaysia juga dilakukan kepada pelajar sejak mereka kecil lagi secara berterusan sehingga tamat pengajian mereka. Kerajaan Malaysia juga memperkenalkan pendidikan awal kanak-kanak bagi melahirkan pelajar yang berpengetahuan sejak dari kecil lagi agar mereka mampu menghadapi pembelajaran dari satu tahap ke tahap yang lain. Jadi itu adalah beberapa fungsi Akta Pendidikan 1996. Jadi sekarang kita akan beralih kepada peranan Akta Pendidikan 1996. So, jom. Oke, seterusnya kita akan beralih kepada peranan Akta Pendidikan 1996. Peranan pertama di dalam Akta Pendidikan 1996 adalah sebagai garis panduan atau rujukan pelaksanaan pendidikan. Akta Pendidikan 1996 diperkenalkan untuk memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam penyata pendidikan sebelum ini. Di dalam Akta Pendidikan 1996 telah menggariskan beberapa perkara seperti mengutamakan ilmu pengetahuan, memantapkan sistem pendidikan kebangsaan, menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan bermutu tinggi dan menggariskan pembentangan berkaitan pendidikan.
Seterusnya, peranan Akta Pendidikan 1996 adalah untuk pelaksanaan peraturan yang perlu dipatuhi dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan wajib diikuti oleh pihak-pihak yang berkenaan. Contohnya peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993 pindaan 2002, yang mana peraturan ini penting untuk memastikan penjawab awam menjalankan tugas dengan lebih cekap dan amanah serta bertanggung jawab. Selain itu, peranan Akta Pendidikan 1996 adalah untuk memastikan sistem pendidikan yang sistematik. Dalam Akta Pendidikan 1996, konsep sistem pendidikan kebangsaan dimantapkan dengan meliputi semua peringkat persekolahan, dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat pendidikan tinggi, dan ke semua kategori sekolah, yaitu sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, dan sekolah swasta. Peranan Akta Pendidikan 1996 yang keempat adalah mewujudkan kelestarian pendidikan. Akta Pendidikan 1996 ini bertujuan untuk menjadikan sistem pendidikan di Malaysia lebih baik. Aktiviti yang dilaksanakan di sekolah mengupayakan murid untuk menguasai pelbagai kemahiran. Kelestarian pendidikan yang meliputi pendidikan teknik, alam, pendidikan khas dapat melahirkan murid berdaya fikir lestari, mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran akan nilai yang diperoleh, dan mempersiapkan murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa. Peranan Akta Pendidikan 1996 yang kelima ialah kesaksamaan peluang pendidikan. Setiap warga negara Malaysia berhak mendapat peluang pendidikan yang adil dan sama rata tanpa mengira kaum dan budaya. Selain itu, peluang untuk belajar juga diberikan kepada semua golongan rakyat tanpa mengira latar belakang ataupun kedudukan mereka, sama ada di dalam atau di luar bandar. Peranan Akta Pendidikan yang keenam adalah untuk memartabatkan bahasa Melayu. Kedudukan bahasa Melayu diperkukuhkan dengan kedudukannya sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan dan mata pelajaran teras. Dalam sistem pendidikan kebangsaan, ianya mewajibkan semua sekolah dan institut pendidikan menjadikan dan mewajibkan bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib yang diajar agar selaras dengan Seksyen 17 ke dalam kurungan 2, yang mana memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai mata pelajaran wajib di semua sekolah. Assalamualaikum semua. Sekarang kita akan beralih kepada implikasi pendidikan 1996. Kesan positif yang pertama ialah kurikulum kebangsaan, di mana ia dapat membantu memperkembangkan potensi murid dan melahirkan insan yang sempurna. Pendidikan swasta dapat membantu melahirkan insan yang berilmu, berupaya memajukan kehidupannya memenuhi aspirasi negara. Selain itu, pendidikan lebih terkawal. Ianya dapat melahirkan individu lebih terkawal, berpengetahuan, beretika, berakhlak, menghormati dan menyayangi negara. Pendidikan teknik dipertingkat, di mana ia membolehkan politeknik untuk mengadakan program dengan kerjasama mana-mana institusi, pembayaran dan organisasi perindustrian. Akhir sekali, pendidikan khas dapat ditumpukan. Pendidikan tersebut dapat membantu tingkatkan potensi diri, keyakinan diri, kemahiran diri, dan keupayaan berdikari. Yang juga dapat membantu mengeratkan hubungan dan komunikasi antara kaum Melayu, Cina, India, dan Bumiputra. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada kesan negatif Akta Pendidikan 1996. Pertama sekali, penswastaan pendidikan. Pendidikan bukan sepenuhnya di bawah kerajaan, kecuali sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. Seterusnya, pendidikan suatu perniagaan. Pendidikan bukan lagi perkhidmatan kerajaan, tetapi merupakan suatu barang perniagaan. Selain itu, pengangguran. Kesan negatif ini merujuk kepada berlakunya persaingan sengit antara pelajar yang ingin mendapatkan pendidikan. Pembentukan bangsa Malaysia sukar dibentuk. Penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Ibunda telah meminggirkan martabat bahasa kebangsaan yang menyebabkan bangsa Malaysia sukar dibentuk.
Bahasa asing juga merupakan salah satu kesan negatif di mana sekolah antarabangsa dan sekolah ekspatriat mengekalkan penggunaan bahasa asing di Malaysia. Akhir sekali, brain drain yang merujuk kepada penghijraan rakyat yang berpendidikan tinggi, berbakat dan kemahiran kerana kekurangan kerja, tawaran gaji yang menarik dan suasana kerja yang lebih baik. Antara langkah-langkah mengatasi penswastaan pendidikan ialah kita boleh membuat kawalan kerajaan terhadap institusi pendidikan swasta dan memperluaskan peranan kerajaan dan majikan. Pendidikan suatu perniagaan dapat diatasi dengan membuat kawalan iuran di institusi pendidikan swasta. Kuatkuasakan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa urusan rasmi dapat mengatasi menyukarkan pembentukan bahasa Malaysia. Pengangguran juga dapat diatasi dengan memperbanyakkan program pendidikan yang menawarkan kursus pragraduan. Mewajibkan bahasa Melayu sebagai mata pelajaran dapat mengatasi kesan negatif bahasa asing. Kesan negatif brain drain dapat diatasi dengan penyediaan peluang pekerjaan yang sesuai, mengurangkan penghantaran pelajar keluar negara dan mengembangkan ekonomi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahril Syazwan bin Syarudin. Hari ini akan membentangkan berkaitan tentang cabaran pelaksanaan Akta Pendidikan 1996. Seperti sedia maklum, Akta Pendidikan 1996 diwujudkan bagi memartabatkan pendidikan negara. Baiklah, hari ini saya akan kongsikan 6 cabaran utama berkaitan tentang pelaksanaan Akta Pendidikan 1996. Cabaran pertama dapat dilihat dari sudut pengurusan sumber manusia. Berlakunya isu ketidakseimbangan jantina dalam pencapaian akademik. Contohnya, kemasukan pelajar perempuan ke IPT lebih ramai berbanding lelaki. Hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan perempuan lebih mendominasi daripada kaum lelaki. Ia akan memberi kesan terhadap permintaan industri pada masa akan datang. Cabaran yang kedua ialah dari sudut perubahan minda rakyat Malaysia. Masyarakat masih melihat pendidikan sebagai satu alat untuk mendapatkan pekerjaan. Di samping itu, kita dapat lihat pendidikan masih gagal untuk melahirkan lebih ramai graduan-graduan yang mampu membina kerjaya sendiri. Cabaran yang ketiga dari sudut sumber kewangan. Walaupun pendidikan menerima peruntukan terbesar, iaitu dianggarkan 18 hingga 22% setiap tahun, namun ia masih kecil untuk menjadikan pendidikan maju dan kondusif untuk semua pelajar. Kita dapat saksikan masih banyak sekolah-sekolah di pedalaman, khususnya di Sabah dan Sarawak, tidak mempunyai makmal dan bengkel-bengkel kemahiran. Cabaran yang keempat, kita dapat lihat dari sudut usaha kerajaan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Bahasa Melayu masih tidak dimartabatkan dalam pendidikan sebagai bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan di Malaysia. Samping itu, bahasa Melayu juga tidak dijadikan bahasa rasmi dalam sebarang urusan pentadbiran. Cabaran yang kelima kita dapat lihat dari sudut untuk menyatukan kaum. Kita sedia maklum, salah satu tujuan Akta Pendidikan 1996 diwujudkan adalah untuk menyatukan kaum melalui pendidikan. Namun, masih wujud tanda-tanda kelemahan dalam hubungan antara kaum kerana terdapat pengekalan identiti kaum masing-masing, khususnya dalam aspek budaya, bahasa, ekonomi dan politik. Dan cabaran yang terakhir ialah usaha Malaysia untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan bertaraf dunia. Malaysia masih tercari-cari formula untuk meningkatkan ranking universiti di peringkat antarabangsa. Hasilnya, apabila universiti ini berada dalam ranking yang di bawah, Malaysia terpaksa menghantar pelajar-pelajar cemerlang untuk menuntut pengajian di negara luar. Samping itu, kita dapat lihat juga Malaysia masih gagal untuk menarik lebih ramai pelajar cemerlang dari negara maju untuk menuntut pelajaran di Malaysia. Walau bagaimanapun, dilihat kerajaan Malaysia mengambil beberapa langkah untuk mengatasi cabaran-cabaran yang saya sudah sebutkan sebentar tadi. Untuk cabaran pengurusan sumber manusia, kerajaan perlu menyemak semula kurikulum ke arah lebih mencabar keupayaan lelaki supaya setanding dengan keupayaan pelajar perempuan. Untuk cabaran perubahan minda rakyat Malaysia,
kerajaan perlulah memberi penekanan dalam aspek pembinaan modal insan melalui penerapan nilai-nilai murni dan pemahaman konsep keagamaan dalam diri generasi muda untuk mencapai matlamat. Untuk cabaran sumber kewangan, sudah tentu Malaysia perlulah memberi peruntukan yang lebih besar untuk menaik taraf sistem pendidikan sedia ada. Cabaran bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang supaya semua institusi pendidikan di Malaysia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Di samping itu, kerajaan perlu mewajibkan semua institusi pengajian ataupun institusi pentadbiran sekalipun perlu merujuk Dewan Bahasa dan Pustaka untuk sebarang urusan istilah yang tepat. Untuk cabaran perpaduan kaum, kerajaan perlulah memperkenalkan kurikulum keinsanan, kurikulum yang mempunyai nilai murni, yang menghormati antara budaya. Di samping itu, perlu juga menerapkan mata pelajaran pelbagai budaya, contohnya bahasa Iban, bahasa dusun dan sebagainya. Dan di samping itu, untuk cabaran menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan bertaraf dunia, kerajaan perlu menyemak dan menggubal kurikulum ataupun program bagi menaik taraf sistem pendidikan khususnya di universiti-universiti tempatan. Di samping itu, kerajaan juga perlu menunjukkan ataupun menonjolkan keunikan masyarakat dan ekonomi di Malaysia. Secara tidak langsung, ia bakal mempromosikan budaya-budaya yang unik khususnya di Malaysia. Sekian daripada saya, cabaran pelaksanaan Akta Pendidikan 1996. Assalamualaikum.